memproses makanan dalam keadaan kotor sebelum dijual kepada para pelanggan. Produk pula dikeluarkan tanpa sebarang label sekaligus menimbulkan keraguan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor berjaya mengesan salah laku itu ketika melakukan pemeriksaan mengejut ke atas 3 buah kilang di sekitar Gombak. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. So ini ada pok ini ada. Ini ada pok? Ada. Tapi you tak mention mana ada pok. Sebuah kilang dikesan mengeluarkan produk berasaskan daging babi tanpa mempamerkan label tidak halal atau non halal sebelum dijual kepada para pengguna. Tak boleh mencuba. Pork is very sensitive for Muslim lah. Kan? Muslim pun makan apa dimsum. I pun makan juga dimsum. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor bersama Pejabat Kesihatan Daerah Gombak mengesan 10 buah kilang yang disyaki mengabaikan aspek kebersihan dalam memproses makanan mentah. Kehadiran 10 pegawai dan anggota penguatkuasa di kilang-kilang tersebut jelas mengejutkan para pekerja yang sedang sibuk bertugas pada jam 11 pagi. Peralatan kulinari sepatutnya sentiasa dalam keadaan bersih lah. Maksudnya bila dia dah selesai guna untuk apa-apa aktiviti, okey, bersihkan dan letak di tempat yang bersesuaian lah. Maksudnya yang benda tajam macam pisau, gunting di satu tempat yang sama. Sutip dan sebagainya yang bukan benda tajam di tempat yang berlainan lah. Takut ada risiko kecederaan ke apa masa kita ambil. Dan tak boleh letak macam ni lah. Okey, kena gantung ataupun letak dalam bekas. Kalau gantung tidak boleh bersentuhan dengan permukaan dinding lah. Beberapa peralatan memproses makanan didapati berlumut dan berlendir sehingga dikhawatiri boleh mengundang kehadiran bakteria salmonella sekaligus menyebabkan keracunan makanan. Yang ini kalau cik nampak kan, benda yang ada kerak-kerak warna hitam ni, dan kita akan rasa benda ni licin. Berlendir. Tu maksudnya kurang bersih. Kita memang tak ada air dan siram untuk siram lantai. Cuci je lah. Cuci meja, cuci lantai. Nanti cuci meja. Meja full contact surfaces kan. Maksudnya yang bersentuh dengan produk makanan kita. Walaupun dia adalah raw. Jadinya dia adalah berisiko lah. Takut air tu kotor, kena pula dekat meja. Meja kena kat produk. Itulah. Selain itu, pelbagai peralatan yang tidak digunakan lagi didapati berada di dalam kilang dan ianya boleh menjadi habitat kepada haiwan lilati iaitu lipas, lalat dan tikus. Dulu tenaga kita kerja ramai dan sekarang dah kurang. Jadi kita tak boleh nak ni Barang ni adalah barang yang tak diperlukan. Okey, sini. Dan kawasan ni gelap. Kita risau pes, macam contohlah paling mudah lipas. Boleh membiak kat sini. Tempat pun sesuai, lembap. Barang-barang yang tak digunakan tak boleh disimpan dalam kilang. Sebab kita risau itulah pes punya pembiakan. Malah, para pekerja dikesan tidak menukar kasut untuk ketandas dan tangan mereka juga dipercayai tidak dicuci kerana paip sinki didapati rosak. Macam dia cakap, apron ni sebenarnya apron yang telah dibersihkan dan dicuci lah. Jadi kita consider dia dah bersih. Dan bila apron tu diletak bersama dengan peralatan pembersihan untuk pencucian, dia akan menyebabkan ada risiko pencemaran silang. Jadi dia kotor. Tak sepatutnya macam itulah. Dan juga kasut, mereka ada inform tadi yang kasut untuk production kat sini termasuk tempat cuci semua sama dengan apa yang mereka gunakan di tandas. Itu pun tak boleh. Ya, sebab itu kena asing. Satu yang memang kasut tandas dan luar untuk production sahaja ataupun tempat pencucian. Ini untuk apa sebenarnya? Untuk cuci apa? Cuci tangan. Kalau cuci tangan dia orang pergi tandas kan, dia orang akan cuci lah tangan. Cuci tangan maksudnya kena bersih. Air pasti ada. Air biasa dia kurang. Oh, sini. So maksudnya tak okey lah. Kalau untuk keperluan cuci tangan memang kena pastikan dia berfungsi dengan elok lah dan bersih. Keadaan tandas turut didapati kotor dan berbau hancing sekaligus menimbulkan persoalan mengenai tahap kesedaran sivik dalam kalangan warga kilang ini.
Pemisahan ke atas longkang yang terletak berhampiran dengan tandas pekerja ini dapati bertakung dan airnya tidak mengalir. Dan ini adalah kesalahan yang serius kerana ia boleh mengundang kehadiran haiwan perosak ke kilang ini. Para pekerja juga disyaki tidak mengikuti sebarang kursus pengendalian makanan kerana mereka didapati gagal mematuhi etika pemakaian mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 2009. You kerja tak kerja hari ni? Kerja. Mana kasut? Saya store saja, tak ada pakai kasut. Store pun kena pakai kasut. Okey bang. Biasa pakai, ini hari saya tak ada pakai. Baru saya tukar turun. 5 minit dia pakai semua. You punya star ikut you lah, you tak pakai kasut, dia pun tak pakai kasut lah. Saya mau habis, mau balik sudah. Sepanjang you handle food daripada barang A sehinggalah packaging, sepanjang tu you kena pakai kasut. Tak pergi kursus kah? Tak tahu. Ada, tapi Kenapa tak pakai apron ni? apron. Itu kau pakai meh itu? Ya, headnet you boleh pakai pula. Apron tak nak pakai pula. Apa tujuan you pakai headnet? Ini apa ini? Ya, rambut jatuh pergi kat makanan kan? Apa tujuan kita pakai apron? Saya nak bagi kotor tu jatuh masuk dalam makanan kan? Sama function tak? Sama function tak? Kebersihan di dalam stor penyimpanan makanan diteliti bagi memastikan pihak kilang mengikut piawaian yang ditetapkan di bawah Akta Makanan 1983. Patutnya untuk simpanan perlu ada jarak dan ruang kelagaan. Bermaksud tidak boleh rapat sangat dengan dinding dan juga tidak boleh letak direct di atas lantai. Dia ada jarak 15 cm dan juga 20 cm lah. Dan bahan-bahan makanan tidak boleh letakkan menggunakan kotak ini. Kotak tidak boleh digunakan di dalam premis makanan. Sebab apa? Kotak-kotak ini boleh menjadi tempat hurungan lah. Dia sepatutnya letak dalam bekas yang bertutup. Bila terbuka macam ni adalah menjadi punca untuk lipas, tikus datang. Pemisahan di dalam stor sejuk buku ini didapati tersangat kotor dengan keadaan bahan makanan bertaburan di atas lantai seperti ikan masin. Dan apa yang jadi kesalahan besar di sini adalah mereka meletakkan kotak dan juga bahan mentah di dalam satu stor yang sama yang boleh menyebabkan kontaminasi dan kehadiran lilati iaitu lalat turut dikesan di dalam stor ini. Begitupun, pengurus kilang berusia 38 tahun ini cuba untuk menegakkan benang yang basah agar tidak dikenakan tindakan undang-undang. Kotak tu, kita hantar barang kat customer, dia nak dalam kotak tu. Dia tak nak yang kita pack balik. Dia nak datang dari kilang macam tu, dia nak macam tu je. Tak boleh kotak, kalau kena air dia kembang tak? Kalau dia letak ni, macam mana customer you nak? Setengah barang dalam kotak lah, setengah barang dalam tu. Tak boleh, kotak tak boleh letak dalam ni. Kotak tak boleh letak. Hari-hari saya bersih. Terus terang lah, hari-hari kalau bersih tak jadi macam ni. I nak tanya, last you buat pembersihan, you defrost, you clean up everything. Everything you clean up. Bila? Semua aktiviti pembersihan kena berjadual. Terdapat kilang yang didapati menempatkan bahan mentah tidak halal bersama makanan lain di dalam satu stor penyimpanan sama dan sistem penggiliran FIFO, first in first out, tidak diamalkan mereka. Ini sebenarnya daging babi yang telah digendam. Saya ingat ke mula-mula dibeku. Rupanya dia masih lagi cair. Bila baru macam ni, you tak letak atas lantai. Ini tali datang mana-mana ni. Ni tali ni. Tali. Laku keracunan makanan ni. Lepas tu ada kerusi kat dalam tu. Buat apa kerusi dalam tu? Panjat atas ambat barang. Dia orang mau kutip susah jika angkat macam ni. Kalau nak panjat, baru ambil kursi dekat luar. Jangan letak kursi dalam ni. Dia punya jadual first in first out mana? Yang mana yang masuk dulu, yang mana yang masuk kemudian, ni bila masuk? Kerja tahu. Pekerja tahu. Macam mana dia tahu? Dia ada rekod. Dia orang asing, dia orang letak punya. Tak dapat tarik pun. Tarik. Ekoran penemuan najis haiwan perosak, kilang ini diarahkan tutup selama 14 hari bagi menjalani kerja-kerja pembersihan. You tahu tak ini apa? Tadi tikus. So tikus dibenarkan tak ada dekat premis makanan? Tak benar. Once kita jumpa apa-apa investasi tikus dan juga urungan lipas, kita akan keluarkan notis penutupan lah.
banyak tukar itu pest control. Banyak kali kita tukar, banyak. Okay, you bayar pest control another price, betul? Why not you bagi budak-budak ni OT, you punya staff OT, suruh dia buat all clean up. Sebab you punya staff dia tahu dekat mana tempat-tempat kotor. Same, benda yang sama. Betul? You punya anak buah lagi ramai manpower. Kesemua dimsum keluaran kilang ini dirampas memandangkan mereka tidak mematuhi garis panduan pelabelan makanan Malaysia, termasuk gagal mempamerkan senarai ramuan yang terkandung di dalam produk-produk tersebut. Apa-apa makanan yang berasal ataupun dikeluarkan daripada Malaysia, bahasa utama dia apa? Melayu. You pun tahu. Ada bahasa Melayu. Ni dia ada expiry date tak? Dia 1 bulan. You cakap 1 bulan, saya tak nampak pun 1 bulan. Ini ada pot? Ada pot juga. Sebenarnya kena mention lah. Kena mention lah pot. Hasil program jaminan keselamatan makanan ini, kompaun keseluruhan bernilai RM28,400 dikeluarkan dan 7 kilang diarahkan tutup. Sebab kita dekat sini kita berbagai kaum. So mana-mana makanan yang mengandungi, contohnya mengandungi babi, pork, kena mention dekat situ non halal lah. Apa-apa makanan yang boleh menyebabkan hypersensitivity, kita kena declare kat situ lah dari segi ingredient. Untuk produk yang kita dah sita, kita akan buat studi lupus dan sekiranya pihak syarikat ingin mohon tuntut balik produk makanan tersebut, boleh, dengan syarat company tersebut kena patuh semua aspek pelabelan yang kita dah tetapkan di bawah peraturan-peraturan makanan. Untuk pengguna sana, sekiranya untuk membeli makanan, pastikan produk tersebut dari segi tarikh luput dia tidak tamat tempoh lah. Makanan tersebut, ramuan-ramuan dia, dan make sure semua label tu kita mudah difahami. Operasi ini akan terus dipergiatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjamin kebersihan makanan dan kesihatan para pengguna. Laporan Nizami Hashim, 999.